ucapan solidariti, silakan. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Adam, Adam. Adam, Adam. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Adam Adli. Adam Adli. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Ya, rakan-rakan sekalian, anak-anak muda yang ada di sini malam ini, kita di sini adalah untuk menunjukkan solidariti kita kepada saudara Adam yang kita tahu tidak melakukan apa jenayah atau apa kesalahan sekalipun. Tetapi penangkapan ini bukanlah sesuatu yang baru yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kami dari Parti Rakyat Malaysia telah lama sudah lama bertahun-tahun pemimpin-pemimpin kami telah ditangkap, dikurung lama di dalam tahanan ISA di Taiping. Bukan saja 1 tahun, tetapi 7, 8, 9, 10 tahun Jadi ini adalah satu strategi yang mereka terus lakukan sekarang ini. Tetapi dengan Adam kita tidak boleh membenarkan, betul tak? Kita tidak boleh membenarkan penangkapan secara ini lagi. Rakyat mesti bebas bersuara. Kita dapati suara anak muda adalah penting untuk kemajuan masyarakat kita. Jika ada apa-apa pencanggahan pandangan antara anak muda dan kerajaan patut memanggil mereka. Betul? Memanggil mereka ke meja rundingan dan bincang. Apakah yang mereka tidak puas hati? Jadi kita tidak boleh layan anak-anak muda seperti musuh kita. Masa dulu kita dapati orang-orang yang mempunyai pandangan berbeza kita kata musuh. Ini tak satu sikap yang patut kita hapuskan. Patut kita berunding dengan orang-orang yang tidak puas hati. Bukan tangkap dan masuk di sini dalam lock up Dan lepas itu kita tak tahu apa dia buat dalam lock up Mungkin pukul 1 petang, pukul 1 malam dia akan soal Lepas tu dia akan kurangkan makanan ataupun tidur Jadi ini adalah taktik-taktik di mana mereka cuba mematahkan semangat kita. Tapi saya percaya saudara Adam dia kuat, dia bersemangat dan dia mempunyai prinsip dan dia mempunyai ketahanan. Jadi dengan itu kita semua ini adalah menunjukkan sokongan kepada dia supaya dia berterusan kuat Dan dengan itu kita mesti teruslah dengan vigil-vigil ini dengan sokongan kita supaya pergi ke Kementerian Dalaman dan menyuarakan pandangan-pandangan rakyat, terutamanya pandangan-pandangan rakyat muda di sini menentang penangkapan Adam Jadi dengan itu saya ucapkan selamat berjuang dan sekali lagi saya nak katakan bebas bebas. Bebas bebas. Bebas Adam Adli. Bebas Adam Adli. Bebas bebas. Bebas bebas. Tanpa syarat. Tanpa syarat. Terima kasih kepada Dr. Rohana, pengurusi Parti Rakyat. Saudara-saudari sekalian, bersama kita pada malam ini ialah Dr. Nasir Hashim, Wabi Nek Nazmi, Dr. Wan Azizah dan juga saudara Fatihah selaku peguam yang baru saja bertemu dengan Adam Adli sebentar tadi, petang tadi. Dan saudara Fatihah akan dia akan maklumkan kepada kita perkembangan selepas ini. Sebelum itu saya menjemput Brother Fauzi untuk membacakan puisi. Silakan. Selamat petang semua. Saya akan membacakan kenyataan daripada Parti Rakyat Malaysia dan juga kumpulan independen anak muda Angkatan Pembebasan. Parti Rakyat Malaysia dan Angkatan Pembebasan akan melancarkan kempen untuk menuntut keadilan bagi seorang aktivis anak muda yang telah menjadi mangsa politik pemerintah yang tidak demokratik. Kami menuntut pemerintah Barisan Nasional yang sedang menikmati kemenangan palsu supaya membebaskan saudara Adam Adli dengan serta-merta dan menarik balik segala tuduhan ke atas beliau. Penahanan reman selama 5 hari adalah satu percubaan untuk memenjarakan minda anak muda yang kritikal terhadap masa depan negara. Kami yakin bahawa ia adalah satu tuduhan palsu
dan muslihat pihak-pihak tertentu untuk melemahkan semangat anak muda yang sedang berani menyuarakan isi hati mereka. Keluhan Adam sebenarnya sudah lama terbuku di hati anak muda Malaysia yang sedang meluahkan ketidakpuas hati mereka secara terbuka. Akta Hasutan adalah akta warisan penjajah Inggeris yang bermula pada tahun 1948 bagi mengekang idea-idea yang tidak memihak kepada pemerintah Inggeris. Ia sama sekali tidak bersifat demokratik dan amat tidak wajar digunakan dalam sebuah negara demokrasi. Adam Adli bukan seorang pengganas yang menggugat ketenteraman awam, tetapi adalah seorang pemuda yang telah berani bersuara menuntut ketidakadilan. Beliau merupakan salah seorang daripada kita dan kita harus bersatu memperjuangkan pembebasan Adam Adli dengan serta-merta. Kami menyeru semua yang ingin menyatakan sokongan dan menuntut keadilan kepada Adam Adli untuk menyertai flash mob membebaskan Adam Adli pada hari Khamis 23 Mei pukul 2 petang di sekitar stesen Masjid Jamek, LRT Masjid Jamek. Ini adalah sebuah langkah bagi menyeru kepada semua lapisan masyarakat untuk memberikan sokongan solidariti kepada gerakan anak muda. Kami mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada pihak polis supaya memberikan kerjasama bagi melancarkan flash mob ini. Anggota polis juga merupakan salah seorang ahli kelas pekerja dan kami sedar akan situasi mereka di mana seringkali ditekan oleh pihak pemerintah. Kami akan memastikan bahawa acara kami akan berlangsung dengan aman supaya memudahkan kerja anggota keselamatan yang kelak mengawasi nanti. Parti Rakyat Malaysia dan Angkatan Pembebasan juga menyokong hak kebebasan rakyat yang berkumpul. Bersuara membantah apa sahaja bentuk penindasan. Kami juga menyeru kepada organisasi politik, organisasi bukan kerajaan, aktivis alam sekitar dan kesatuan sekerja untuk turut serta bersama kami dalam kempen Bebaskan Adam Adli. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Brother Fauzi. Seterusnya, saudara-saudari sekalian, saya tanpa membuang masa mempersilakan YB Nek Nazmi untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bebas, bebas. Bebas, bebas. Adam Adli. Adam Adli. Hidup, hidup. Hidup, hidup. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang berhimpun malam ini sebagai solidariti kita kepada saudara Adam Adli. Kita cukup kecewa, kita cukup kesal bagaimana rejim baru di bawah Menteri Dalam Negeri yang baru Zahid Hamidi dan Ketua Polis Negara yang baru Khalid Bakar disambut dengan tangkapan demi tangkapan dan dakwaan demi dakwaan terhadap sebarang suara yang berbeza dengan Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ini jelas bukti bahawa sebarang National Reconciliation yang disuarakan oleh Najib hanyalah sebagai satu wayang semata-mata. Kita tengok baru ini bagaimana saya sendiri telah dihadapkan di mahkamah di bawah Akta Perhimpunan Aman kerana kita menganjurkan Black 505 di seluruh negara. Tapi saya yakin semua di kalangan kita yang turut serta di dalam Black 505 yang telah menghimpunkan ratusan ribu rakyat Malaysia di seluruh negara, kita telah buktikan bahawa kita dapat berhimpun dengan aman. Betul atau tidak? Betul! Kita rakyat Malaysia, pelbagai kaum menunjukkan ini satu tsunami rakyat yang tidak dapat dikekang oleh UMNO Barisan Nasional. Sebab itu, respons mereka ialah respons yang tidak matang, respons dengan kekerasan. Tetapi kita tidak akan gentar, kita akan terus lawan sehingga kita menang kerana kita tahu rakyat Malaysia bersama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kita setuju atau tak setuju dengan pandangan itu bukan alasan untuk kita melayan adik Adam Adli dengan keras. Sepatutnya pihak pemerintah menunjukkan kematangan dalam menangani isu ini, menunjukkan that they have learned their lesson daripada apa mesej yang dihantar oleh rakyat Malaysia pada 5 hari bulan Mei yang lalu. Tapi nampaknya mereka tidak belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan terus ke seluruh negara di dalam gerakan 505 kita
kita menjemput rakyat bersama-sama untuk kita terus melawan sistem yang zalim, sistem yang tidak adil ini untuk kita membebaskan rakyat Malaysia. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara yang nanti. Dalam sekali sekalian, seterusnya saudara, saya dimaklumkan bahawa ketibaan Dr. Syed Hussein Ali, Dr. Syed Hussein Ali dan minta untuk tampil ke hadapan. Dan saudara-saudari sekalian, suka untuk saya maklumkan sedikit sebanyak mengenai Adam Adli, saudara. Beliau merupakan pengerusi legasi mahasiswa progresif Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saudara, walaupun beliau memimpin satu badan yang tidak diiktiraf oleh kementerian ataupun universiti, hal-hal pelajar, hal-hal mahasiswa sendiri, saudara, tetapi dalam keadaan itu pun, saudara, kumpulan-kumpulan ini, kumpulan LMP ini konsisten dalam membawa mesej kepada masyarakat. Mereka kumpulkan duit-duit mereka, anjurkan program dan mereka panggil politician untuk menyampaikan maklumat-maklumat kepada rakyat setempat di sekitar Tanjung Malim dan Perak khususnya. Saudara-saudari sekalian, kemudian saudara, gabungan LMP ini digabungkan di bawah satu kumpulan mahasiswa, iaitu Solidariti Mahasiswa Malaysia, digabungkan bersama di bawah SMM. Dan kemudiannya, saudara, dari situ perjuangan mahasiswa menjadi semakin rancak hinggalah hari ini, saudara. Adam Adli telah berjaya menarik ribuan anak muda untuk turun ke jalan raya dan inilah yang digeruni oleh kerajaan kita. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian, saudara, kerajaan mengambil keputusan supaya Adam Adli diambil tindakan, didakwa di bawah akta yang cukup ganas bagi kita, iaitu menggulingkan kerajaan. Sedangkan, saudara, ucapannya hanya sekadar mengajak kita supaya turun ke jalan raya kerana penipuan yang telah terbukti dilakukan oleh pemerintah. Tetapi, saudara, penipuan yang dilakukan oleh pemerintah tidak diambil sebarang tindakan walaupun bukti-bukti telah kita kemukakan. Tetapi anak muda yang bagi tahu bukti-bukti ini, saudara, ditangkap di reman. Dan saya yakin, saudara, sepanjang reman ini, saudara, mereka akan dera Adam Adli dengan cara mental torture dan sebagainya. Kerana apa, saudara? Kerana di lokap yang sama ini, saudara, ramai anak-anak muda mahasiswa yang telah merasa dalam lokap ini, yang telah dibogilkan, disejukkan, telah dilayan hina seperti haiwan, tidak diberi makan, diberi minum. Inilah, saudara, tempatnya mereka mengutuk dan menghina idealisme mahasiswa dan anak muda. Jadi, saudara, kalau dengan ini, saudara, sekalipun, saudara, kalau kita masih berdiam diri, maka tidak waraslah rakyat Malaysia. Dan kita sebagai orang yang waras, kita akan turun ke jalan raya. Boleh atau tidak? Boleh! Saudara, saya mempersilakan saudara Fadiah, Peguam yang baru saja bertemu dengan Adam Adli sebentar tadi untuk menyampaikan ucapan solidariti. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam kedua himpunan solidariti kita untuk saudara kita Adam Adli yang masih lagi ditahan di dalam. Tengah hari tadi saya mendapat peluang untuk berjumpa dengan Adam Adli bersama rakan peguam saya, saudari Ambiga dan juga saudari Murni Hidayah. Kami cuba untuk jumpa pada pukul 11 pagi, tetapi macam-macam, terlalu susah sangat untuk peguam dan juga ayah Adam Adli untuk berjumpa. Walaupun hak berjumpa dengan keluarga, hak berjumpa dengan peguam adalah hak yang sangat asas dan diberikan di dalam perlembagaan kita. Dia disusahkan prosedur, dibiarkan kita menunggu sampai berjam-jam di bawah panas sehinggalah kita dapat berjumpa dan akhirnya hanya seorang peguam dibenarkan berjumpa bersama dengan ayah Adam Adli. Jadi saya bersama dengan ayah Adam Adli telah masuk. Apabila saya masuk ke dalam bilik itu, saya terkejut kerana kami dipisahkan dengan tembok kaca dan ada lubang yang kecil sahaja untuk berkomunikasi. Sepanjang saya bekerja, bertugas sebagai peguam hak asasi, sepanjang 6 tahun, tidak pernah lagi saya berjumpa anak guam saya dalam keadaan seperti mana dia dilayan seperti penjenayah yang tegak. Jadi ini membuatkan saya marah kerana undang-undang telah digunakan untuk disalahgunakan untuk menghukum seorang yang masih belum disabitkan bersalah di bawah undang-undang. Jadi itu layanan mereka terhadap rakyat seperti kita, rakyat biasa seperti kita, walaupun hak kita telah terjamin di bawah undang-undang dan perlembagaan persekutuan, undang-undang tertinggi di negara ini. Jadi bila saya berjumpa dengan dia, ayahnya pun berjumpa, benda pertama sekali saya tunjuk kepada dia gambar yang saya ambil semalam. Gambar saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang berada bersama Adam. Mungkin dia tak nampak di dalam, dia tak dengar kita berkumpul di sini.